Hai, hello, selamat pagi, salam sejahtera. Semalam saya dapat satu lagi komen daripada para pembaca, penonton dalam channel saya. Mereka bertanya satu soalan yang sangat panas, yang sangat gempar. Soalannya adalah, bolehkah Najib keluar daripada UMNO? Bolehkah Najib letak jawatan? Bolehkah Najib lepas diri daripada melepaskan urusan dirinya daripada UMNO? Dan soalan yang terakhir, apa jadi kalau Najib keluar daripada UMNO? Jawaban saya kepada soalan ini ada 3. Jawaban yang pertama, pada pilihan raya ke-14 PRU yang ke-14 yang lalu, ada banyak penganalisis politik mengatakan bahwa salah satu sebab kekalahan UMNO, kekalahan teruk UMNO di dalam PRU 14 adalah kerana Najib. Penganalisis politik mengatakan bahwa Najib menjadi liability kepada UMNO disebabkan oleh tuduhan-tuduhan yang dihadapinya di mahkamah pada waktu itu. Yang paling berat adalah kes 1MDB yang juga melibatkan istrinya yaitu Rosma Mansur yang selalu dikaitkan dengan apa yang berlaku dengan 1MDB, dengan jolonya sekali. Jadi dengan adanya Najib sebagai liability kepada UMNO pada waktu PRU 14 dulu, telah menyebabkan, menurut penganalisis politik, ini telah menyebabkan UMNO jatuh dan kalah teruk. Antara penyebab utama nomor satunya adalah kerana Najib sebagai liability dan banyak isu yang telah ditimbulkan oleh para pembangkang yang menjadi bahan kepada kempen mereka, khususnya tuduhan-tuduhan Najib. Jadi jawaban kita yang pertama, sekiranya Najib tidak campur tangan lagi di dalam UMNO, atau dengan kata lain dia letak jawatan, ataupun mungkin dia keluar daripada UMNO menjadi orang biasa, ahli biasa, ini akan memberi satu dampak positif kepada UMNO pada pilihan raya yang ke-15 ini. Kenapa? Sebab Najib tidak lagi jadi liability kepada UMNO. Saya rasa kalaulah Najib masih lagi campur tangan dan nama besar dalam UMNO pada waktu itu, PRU 15 nanti, kalau Najib masih lagi aktif dalam UMNO, Najib pasti menjadi salah satu bahan dalam kempen para pembangkang yang akan menjadi liability kepada UMNO. Jadi bila Najib jadi liability kepada UMNO, ini boleh menjadi punca kepada kekalahan sekali lagi UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Dulu Najib baru masuk pertuduhan pun sudah UMNO kalah. Apakan pula sekarang ini Najib sudah kalah 2 kali. Najib 2 kali di mahkamah. Kalah pertama di mahkamah tinggi. Kalah lagi kali kedua di mahkamah rayuan. Kalau kalah lagi di mahkamah persekutuan, apa jadi dengan UMNO? Ini satu perkara yang sangat mendukacitakan UMNO, tetapi ini pun menjadi liability UMNO sekarang. Lihatlah sekarang MKT UMNO sekarang, mereka sibuk mempertahankan Najib. Antaranya Setiausaha Agung UMNO sendiri, yaitu Ahmad Maslan. Beliau mengatakan beliau berduka cita dengan keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman, mengekalkan hukuman kepada Najib Tun Razak. Jadi jawaban pertama, sekiranya Najib letak jawatan, keluar daripada UMNO atau menjadi ahli biasa kepada UMNO, UMNO akan selesai lagi satu masalah liability, satu lagi masalah beban, yaitu beban untuk memberikan jawaban kepada kesalahan-kesalahan Najib. Berita baik untuk UMNO. Sekarang ini di dalam UMNO ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang setuju bahwa keputusan itu harus diterima. Satu lagi kumpulan mereka benar-benar duka cita dengan keputusan tersebut. Jadi itu yang akan berlaku. Perkara kedua, sekiranya Najib keluar daripada UMNO ataupun beliau menjadi ahli biasa di dalam UMNO dan beliau tidak lagi mencampuri urusan rasmi di dalam UMNO, saya lihat UMNO akan menjadi lebih kuat semula. Kenapa? Sebab ada nama-nama besar di dalam UMNO yang boleh naik menjadi pemimpin baru.
generasi baru di dalam UMNO. Ada ramai yang berkebolehan di dalam UMNO. Yang pertama sekali, tentulah kita boleh sebut Khairi Jamaluddin, yang selama ini pernah tidak bersetuju, tidak sebulu, tidak sehaluan dengan Najib Tun Razak berkaitan 1MDB. Selain daripada KJ atau Khairi Jamaluddin yang boleh diangkat menjadi pemimpin di dalam UMNO untuk generasi yang baru ini, juga ada Hisamuddin Tun Hussein. Beliau pun boleh menaikkan sebulan nama UMNO. Ada lagi yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri kita yang sekarang, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Kenapa Zahid tidak boleh? Karena Zahid pun sedang menghadapi tuduhan di mahkamah. Ini pun boleh menjadi liability kepada UMNO. Jadi Najib, Zahid Hamidi perlulah diberikan peluang untuk berehat sebentar supaya mereka tidak menjadi liability kepada UMNO. Kalau mereka menjadi liability, ini tentu menjadi bahan di dalam campaign 2000 campaign nanti di dalam PRU 15 nanti. Biasalah pembangkang ini mereka akan mencari bahan sebanyak-banyaknya untuk dilemparkan, dilontarkan untuk dapat menarik sokongan pengundi yang ada di Malaysia, khususnya pengundi 18. Pengundi yang baru didaftarkan pada tahun ini secara otomatis bulan 12 nih, nanti pada pilihan raya akan datang mereka sudah boleh mengundi, yaitu para remaja ataupun penduduk rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun sudah layak mengundi. Dengan adanya pengundi muda ini, mereka punya pemikiran ini adalah pemikiran Gen X, Y, Z. Mereka bukan lagi gen-gen yang dulu yang sudah lapuk itu. Jadi mereka perlu pemimpin baru. Sekiranya Najib juga Zahid melepaskan diri daripada urusan UMNO sewaktu PRU 15, mereka akan meninggalkan satu impak positif karena tiada liability lagi. Dan apabila anak-anak muda yang ada di dalam UMNO, yaitu antaranya KJ, antaranya Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yaitu Wajdi Dusuki, Ashraf Wajdi Dusuki, beliau boleh memimpin UMNO ini kepada satu level yang baru. Bila lagi untuk menaikkan semula UMNO di mata penduduk rakyat muda yang ada di Malaysia. Perkara yang ketiga yang pasti akan berlaku sekiranya Najib mengundurkan diri daripada UMNO adalah semua kes yang dihadapi oleh Najib ini lebih lancar, lebih bagus dan berjalan dengan lebih sempurna. Ya, kita dapat lihat sekiranya Najib tidak dikaitkan dengan parti politik, dengan UMNO lagi pada waktu itu, UMNO juga yang untung. Najib pun dapat juga kelebihan di sana karena beliau sudah berdiri sebagai orang yang tidak ada apa-apa pegangan politik, dan beliau akan lebih bergerak bebas di dalam pembelaannya terhadap kesalahan yang sedang dihadapinya. Kita berdoa supaya Najib sekeluarga semuanya sehat, beliau tetap kekal sehat, terutamanya di dalam proses membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan ini. Semoga yang benar mendapat keadilan, yang tak benar mendapat balasannya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen kamu selepas menonton video ini. Kalau kamu ada pendapat apa yang berlaku, tolong tinggalkan dalam ruangan komen supaya kita dapat berkongsi, bercambah pendapat dan ilmu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.